وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia daripada Allah pada tengah hari ini, lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Ini merupakan salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada kita semua. Kadang-kadang tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang dalam hidup kita ni ada benda-benda yang kadang-kadang ada tisu, kadang-kadang tak ada tisu. Bukan. Tak ada. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, ni nak cerita kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, kalau saya ni saya duk tengok tuan-tuan, kadang-kadang ada satu masa tu Allah Azza wa Jalla permudahkan kita untuk melakukan amal ibadah. Kadang-kadang walaupun dalam keadaan yang memang kadang-kadang kita terdesak agak sibuk tapi kita sempat boleh ataupun kita boleh buat amal kebaikan. Nah, tapi dalam satu masa yang lain, kadang-kadang kita relax ya. Tak ada kesuntukan masa, bukanlah sibuk sangat, relax. Nah, tapi kadang-kadang kita nak buat kebaikan itu, nak buat amal ibadat itu, kadang-kadang ni dia jadi tidak berpeluang. Dia jadi tidak bukanlah kita tak ada masa sangat, ada tapi tak boleh nak buat. Contoh tuan-tuan kalau kita nak semayang sunat subuh tuan-tuan, ataupun kita nak semayang tahajud tuan-tuan. Nah, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni kita memang bangun awal lah, kita bersahur tuan-tuan. Kalau siapa yang tak nak bersahur tu rugilah. Sebab Nabi kata satunya puasa kita ni nak beza dengan puasa orang kafir, makan sahur. Betul tak? Satu lagi Nabi kata dalam bersahur tu ada barakah. Walaupun Nabi kata hanya dengan seteguk air. Nah, bangun-bangun sahur tak ada apa. Nah, saya tuan-tuan ni tahun lepas selalu kalau sahur ni kurma dengan air. Lepas tu kalau ada Nestum tu makan Nestum Nestle kan? Yang oat kan. Jadi tuan-tuan ni sedang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan kadang-kadang kita bangun awal tuan-tuan, kadang-kadang tahajud tak dan. tak sempat. Nak kata tak sempat rasa macam bangun awal dah. Nah, kadang-kadang kita nak semayang sunat qabliyah subuh, tak ada nak pergi awal, dekat-dekat nak masuk subuh sakit perut. Jadi tuan-tuan jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan salah satu kebaikan yang Allah nak berikan pada kita, makna dia Allah luangkan masa. Macam kita sekarang ni Allah nak bagi kebaikan pada kita ni tuan-tuan. Sekali lagi kita telah diberi peluang berada dalam bulan yang penuh keberkatan. Maka saya nak mengajak tuan-tuan sekalian, kita tengok berapa banyak yang telah kita dapat rebut kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Tahajud kita tuan-tuan
berapa banyak kita sempat lakukan. Duhanya tuan-tuan, berapa dah telah kita laksanakan. Quran tuan-tuan ni, berapa surah, berapa juzuk dah telah kita baca tuan-tuan. Betul tak? Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah, kalau kita dapat banyak-banyak melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan itu petanda sebenarnya Allah sedang ingin memberikan kebaikan kepada kita. Bila Allah bagi kesempatan hidup dalam bulan Ramadan, itu baik dah. Tapi belum tentu lagi baik. Kadang-kadang ada orang masuk dalam bulan Ramadan tak peduli langsung. Tak ada beza antara bulan Ramadan dengan sebelah bulan yang lain. Nah, kalau masjid tak pergi, bulan Ramadan pun tak pergi juga. Oh, nanya tuan-tuan. Ini tuan-tuan ni salah satu kerugian lah tuan-tuan. Bila kita dah diberi peluang untuk dapatkan kebaikan, setahun sekali ni tuan-tuan ni macam kita dapat bonus lah. Nah, company kita bagi ke apa nama, majikan kita bagi. Jadi tuan-tuan ni dia macam bonus. Sebab tu tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, maka tuan-tuan kebutlah peluang untuk kita dapatkan kebaikan dalam bulan Ramadan. Perbanyakkanlah salat sunat, perbanyakkanlah membaca Quran, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyakkanlah bersedekah tuan-tuan, perbanyakkanlah berkata yang baik-baik tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah, dan perbanyakkanlah kita menolong orang, perbanyakkanlah kita senantiasa memperingatkan orang lain ke arah kebaikan tuan-tuan ni. Mudah-mudahan segala kebaikan dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan ni kita dapat perolehi. Tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, antara salah satu tanda seseorang itu, kita ni kena cerdik juga tuan-tuan. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni orang yang sentiasa cermin diri, koreksi diri lah. Nilai diri. Umpamanya kalau boleh kita tengok pada diri kita, katakanlah kita tanya pada diri kita, kalaulah aku meninggal dunia hari ni, rasa-rasanya syurga ke neraka? Kau takut nak tanya macam tu kan? Tapi ada setengah orang tuan-tuan dia bila kita kata hantar ni macam nak mati, kurang ajar dia kata. Kalau kita kurang macam tu kan, kenapa kita tanya takut mati? Memanglah takut. Kenapa takut? Belum sedia lagi. Itu jawapan biasa kita dengar, betul tak tuan-tuan? Tapi sebenarnya bagi saya, siapa yang ada jawapan sedemikian, itu orang yang bagus. Tapi sejauh mana dia nak merubah keadaan dia tu daripada amalan dia kata tak berapa banyak tu, kepada dia menambah segala kebaikan untuk persediaan hari akhirat. Sebab tu saya kata kita ni kena cerdik tuan-tuan ni. Cerdik ni makna dia kita kena perhatikan. Sebab lah ni dia banyak amalan-amalan yang Allah sediakan, kita buat sikit tapi dapat pahala berlipat kali ganda. Baca Quran 1 huruf 10 pahala tuan-tuan. Betul tak? Itu bulan biasa. Bulan biasa tuan-tuan. Kalau bulan Ramadan, sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang sampai tahap dia target, dia kata 3 kali khatam. Dia target lah, dia target. Tapi ada juga AJK masjid, lebih lagi pengurusi masjid surau ni tuan-tuan, duduk tanding ataupun duduk berlawan dengan AJK masjid lain lah. Kadang-kadang nak suhu tuan-tuan, masjid hantar habis berapa? Bila habis Ramadan ataupun dekat-dekat nak habis berapa kali? Anak dah lah 5 kali. 5 kali? Masjid anak 15 kali. 15 kali. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, tuan-tuan bukan maksud kita nak tanding antara kita tuan-tuan. Kita nak merebut pahala. Lagi banyak kita baca Quran, lagi banyaklah pahala yang akan Allah sediakan bagi kita.
Sebab tu tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kadang-kadang tuan-tuan kita tak perasan tuan-tuan sesuatu yang boleh menyebabkan kita dapat pahala setiap saat. Antara lain tuan-tuan kita senantiasa jaga wuduk. Jaga wuduk ni tuan-tuan bila kita berwuduk dapat pahala tuan-tuan. Dalam keadaan senantiasa ada wuduk dapat pahala. Kalau katakanlah kita berwuduk sejam tuan-tuan, dan sepanjang sejam tu Allah kira pahala. Bayangkan kalau kita seharian tu tuan-tuan kita ada wuduk. Nah, bukan nak soho juga tuan-tuan, bukan nak soho. Kadang-kadang ada orang soho anak wuduk subuh tadi, nah, sampai maghrib tu tak habis. Nah, jadi tuan-tuan daripada dia subuh tu, sembahyang subuh dia ambil wuduk. Nah, maghrib tak batal lagi tuan-tuan. Ini nanya ni tuan-tuan. Betul tak? Kan kena batu karang ke apa? Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tak payah tahan-tahan lah tuan-tuan. Tapi kalau memang kita tak ada rasa nak kencing ke apa, tak ada masalah. Nah, ni nak kencing tahan. Sebab kita puasa tak minum air dah. Nah, boleh tahan tuan-tuan? Boleh. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Saya kadang-kadang tuan-tuan kalau pagi tu tak berapa banyak minum, boleh tuan-tuan sampai zuhur boleh. Nah, kadang-kadang aku tak kencing hari ni. Nah, tapi kencing member dah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan saya anjurkan pada tuan-tuan bulan Ramadan ni jaga wuduk tuan-tuan, dapat pahala free. Dapat pahala free tuan-tuan, dan berlipat kali ganda kita dapat pahala. Kalau tuan-tuan dapat berzikir lagi tuan-tuan, itu pahala lain pula. Dapat baca Quran, dapat pahala lain. Nah, dapat bersedekah tuan-tuan Kalau kita buat amal ibadat tertentu tuan-tuan yang tidak diwajibkan kita berwuduk ni, tapi kita buat dalam keadaan berwuduk, kemungkinan pahala kita lebih lah. Sebab tu saya anjurkan tuan-tuan dan kalau tuan-tuan boleh jaga wuduk setiap masa ni tuan-tuan kalau kita tengok ini amalan daripada siapa nama ni, sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Nah, kalau tuan-tuan tengok dalam ni Bilal bin Rabah ni dalam satu riwayat tuan-tuan dalam tajuk mana tak ingat. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, dia dia dalam tajuk rasa sembahyang sunat ke. Yalah sembahyang sunat, tajuk sembahyang sunat. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, kalau kita jaga solat fardu dan solat sunat ni tuan-tuan menyebabkan tuan-tuan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Ada satu riwayat menyebutkan siapa jaga solat fardu 5 waktu sehari semalam, sunat tak buat pun tuan-tuan boleh masuk syurga tuan-tuan. Nah, siapa yang jaga solat fardu subuh dan asar tuan-tuan juga tuan-tuan boleh menyebabkan Allah tempatkan kita dalam syurga. Kita boleh jaga solat-solat sunat yang utama tuan-tuan kalau dalam mazhab kita panggil solat sunat muakkadah. 12 rakaat tu sehari semalam, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi hari ni kita kena berhenti awal, kita sembahyang sunat 4 rakaat je. Boleh tak? Takkan mengaji saja tak buat kan? Buatlah masa mengaji tu. Apa-apa ni tak buat. Boleh tak? Boleh tak? Sekejap lah. Entah suruh Hana berhenti pukul apa? Biasa 1.50 lah. Kita berhenti 1.45 lah. Kita sembahyang sunat 4 rakaat tuan-tuan. 2 rakaat lepas zuhur. 2 rakaat lepas zuhur. 2 rakaat lepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak. Ni pun ada ni. Kita tengok ada orang tuan-tuan ni masa ni malam-malam nak tarawih ni. Kadang-kadang kita tengok Allah duduk dekat rumah Allah dah tu, tapi dia rela duduk tuan-tuan layan telefon. Orang lain semua pakai sembahyang sunat,
Dia boleh duduk tuan-tuan. Allah, kita kata dah lah waktu ni tuan-tuan nak layan telefon pun dah kita duduk dalam rumah Allah ni, ambil lah peluang sembahyang sunat. Dah saya nak sembahyang sunat tarawih je Ustaz. Sebab solat sunat lepas isyak ni bulan lain dah. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan tahu dah antara solat sunat ba'diyah isyak itu dengan solat sunat tarawih, sebenarnya tuan-tuan walaupun bulan Ramadan tuan-tuan, dia tetap afdal solat sunat ba'diyah isyak. Walaupun kita kata solat sunat tarawih tak ada bulan lain Ustaz, betul. Tapi kalau nak banding solat sunat ba'diyah isyak dengan solat sunat tarawih, besar lagi pahala solat sunat ba'diyah isyak tuan-tuan. Buatlah tuan-tuan 2 rakaat. Tapi ada orang yang jenis rajin solat sunat ni tuan-tuan, dia buat 4 tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dia buat 4. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, 2 tu muakkad, kalau 2 lagi ghairu muakkad. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kemudian hadis berkaitan dengan solat sunat ba'diyah isyak, dapat 4 rakaat selepas isyak itu, tuan-tuan, itu hadis yang tak berapa kuat, yang kata dapat pahala seperti melaksanakan solat sunat malam Lailatul Qadar. Itu tak kuat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, dia solat sunat 4 rakaat ba'da isyak ni ada, cuma kelebihan itu kita nak dapat dalam bulan Ramadan Lailatul Qadar pun payah. Jadi tuan-tuan maka tuan-tuan yang tu yang kadang-kadang dilihat salah satu tanda hadis itu tak berapa nak kuat ni ataupun maudhu', dari segi kelebihan dia tu agak melampau. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan, solat sunat ba'diyah isyak, buat tuan-tuan 2 ataupun 4. Kemudian solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Ini menyebabkan Allah bina bagi kita rumah dalam syurga. Hari Jumaat dia tak ada qabliyah zuhur, qabliyah Jumaat. Tak ada. Tidak ditemui daripada Nabi, sebab Nabi bila dia masuk ke masjid, Bilal lah. Kita dah ingat Bilal, istilah tempat kita lah. Bilal bin Rabah pun terus azan. Bila azan, Nabi terus naik atas mimbar. Itu yang menunjukkan bahawa tidak ada riwayat Nabi buat solat sunat sebelum Jumaat. Begitulah juga dengan sahabat. Hari ni yang kita buat ni tuan-tuan ni hanya pandangan daripada ulama yang dia kiaskan dengan zuhur. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, saya kalau yang tak berapa kuat aja ni, saya kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Dia ba'diyah Jumaat tu baru sahih, 4 rakaat. Lepas Jumaat 4 rakaat. Tapi kita buat 2 je kan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, hari ni sebab orang buat belaka, kita buat lah. Kita pun tak tahu punca dia kat mana. Jadi tuan-tuan tapi ada juga orang yang tak buat ba'diyah isyak tu kan. Orang pakai buat belaka. Tapi itu kadang-kadang kita benda yang betul-betul dah sahih, yang tu kita tak buat. Yang dipertikaikan, tu kita pergi buat. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, sebab tu kita kena tuan-tuan doa pada Allah. Umpamanya doa, tolong ikut saya tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna istinabah. Ya Allah, perlihatkanlah bagi kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran
dan kami yakin itu benar. Nah, bukan setakat yakin, kita minta lagi pada Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan ikut kebenaran tu. Ni kadang-kadang ada orang tuan-tuan tengok kebenaran, dia rasa salah. Itu pun dah musibah. Betul tak? Benda tu betul, tapi dia tengok, macam salah. Tuan-tuan, ada orang dia tengok kebenaran, dia yakin benar, tapi dia tak buat. Rugi juga, betul tak tuan-tuan? Sebab tu doa tadi, tengok kebenaran, yakin itu benar. Satu lagi nikmat perlu kita minta pada Allah, biar kita boleh buat kebenaran tu, ikut kebenaran tu. Nah, dan kita minta juga pada Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan dan kami yakin itu batil, itu salah, itu tak benar. Dan kita minta Allah kurniakan pada kita kekuatan menjauhi kebatilan itu, kesesatan itu. Ni kadang-kadang kita tak mampu juga fikir apa nama jawatan lah. Kalau hang tak buat ni, kira lain ni. Nak duduk lama ke nak kira resign hari ni. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Sebab tu kadang-kadang yang sahih kita usahakan betul-betul buat tuan-tuan. Nah, yang tak apa sahih ni, kalau tuan-tuan nak buat pun tak bersungguh sangat. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Jadi kita ni kadang-kadang tuan-tuan ni buat ibadat ni, kadang-kadang kita fikir orang, kalau aku tak buat ni kan orang kata apa. itu iman, bukan atas dasar iman lah. Rasa macam tak sedap duduk lah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Sebab tu bulan puasa ni Nabi duk tekan je selalu tuan-tuan ni. Nabi kata man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang puasa bukan atas dasar meraihkan orang, bukan. Bukan atas dasar ikut-ikut orang, bukan. Nah, bukan atas dasar nak jaga orang, bukan. Tapi Nabi letakkan kita buat amal ibadat, lagi-lagi perintah Allah atas dasar imanan, keimanan. Nah, iman ni tuan-tuan ni kita kena ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kadang-kadang kita ikhlas tapi benda yang kita buat tak betul kan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, wahtisaban, ulama kata mengharapkan mengharapkan pahala semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia iman, ikhlas hati kita tuan-tuan ni. Wahtisaban tu kena syarat dia, biarlah amalan tersebut benar-benar datang daripada Allah dan Nabi Muhammad. Nah, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah layak kita mendapat kelebihan yang Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan segala dosanya yang terdahulu. Okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kemudian ada solat sunat. Ini yang nak cerita tadi ni. Nah, solat sunat setelah berwudu. Ini saya nak anjurkan pada tuan-tuan. Sebab ada setengah orang jumpa dia kata, Ustaz, bila masa nak buat solat sunat wudu ni Ustaz? Kata bila hantar ambil air semayang. Ambil air semayang ni nak semayang sunat apa nama qabliyah ke apa nama. Ataupun nak terus semayang sunat, semayang fardu. Dah hantar ambil waktu nak semayang fardu memanglah. Ni hama macam bila ni. Bila bin Rabah ni dia buat macam mana tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal setelah melaksanakan solat sunat subuh. Kalau dalam riwayat yang kedua tu disebutkan Nabi mimpi masuk dalam syurga, dan waktu Nabi berada dalam syurga tu Nabi dengar gesekan selipar Bilal. Ini macam cara Bilal berjalan. Rapaknya Nabi dengan sahabat ni, Nabi boleh tahu ni cara berjalan ni jalan orang ni. Nabi boleh kenal. Maka tuan-tuan Nabi bila terjaga tu pergi semayang subuh, jumpa dengan Bilal.
Tanya Bilal, apa amalan dalam Islam yang paling kau harapkan manfaatnya? Ceritakan kepada aku tentang satu amalan yang paling kau harapkan manfaatnya daripada apa yang telah engkau perbuat dalam Islam. Amalan apa yang paling kita panggil favorite? Nah, favorite. Nah, kita amalan apa yang favorite kita? Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan, maka bila pun sebut kepada Nabi SAW, bila kata, tidaklah aku ni bila berhadas. Berhadas maksudnya batal wudu. Tak kira lah kencing ke berak ke, bersentuh lelaki perempuan ke apa nama nak. Maka tuan-tuan ni, aku akan segera berwudu. Batal saja wudu, berwudu. Nah, dulu ada setengah orang tu mari jumpa saya tuan-tuan. Dia kata, Ustaz Ana ni ada penyakit kentut. Penyakit angin lah tak. Kejap-kejap kentut. Tuan-tuan ada orang tuan-tuan ni. Tuan-tuan pernah tak? Setengah-tengah semayang. Nah, lagi-lagi dia duduk sebelah kita tuan-tuan. Nah, ataupun dia duduk depan kita. Waktu rokok, rasa nak mufarakah kau tuan-tuan. Nah, ataupun dia duduk sebelah kita. Nah, bangkit daripada rokok, bukan waktu rokok, dia tahan waktu rokok tu. Kesian kat member belakang kan. Dia bangun, dia tahan. Tengah-tengah semayang. Tapi dia tak berhenti semayang tuan-tuan. Dia tak berhenti. Ada tuan-tuan ni keharusan bagi orang yang memang dia ambil air semayang. Kadang-kadang tak ada habis ambil air semayang. Tak apalah kalau tak ada habis tu, dia boleh ulang balik Duduk tengah-tengah basuh muka. Nah. Nah, duduk sekejap lagi. Tuan-tuan, habis-habis air semayang. Yang jenis macam ni, yang jenis ada penyakit ni tuan-tuan. Nah, maka tuan-tuan ni, dia ambil je wudu, kalau keluar angin pun dia kira boleh sampai dia selesai solat. Jadi nak solat yang seterusnya dia kena berwuduk lagi. Nah, dia tak boleh kira yang macam saya sebut tadi, ambil wuduk subuh tadi, sampai maghrib tak batal-batal wuduk. Jadi tuan-tuan yang ni dia kena sentiasa ulang setiap kali solat. Nah, mana dia dalam keadaan sama ada dia sedang solat ataupun sebelum solat tu ambil wuduk. Nah, tuan-tuan tuan-tuan dia dimaafkan orang. Sebab tu kalau tuan-tuan kalau jumpa lah, tuan-tuan tak pernah jumpa duduk tengah-tengah semayang biasa orang tua lah, orang tua. Orang dah lanjut usia tuan-tuan. Ataupun yang jenis dia pekak ke apa nama tak tahu. Tapi boleh rasa kan kalau pekak pun kan. Takkan tak boleh rasa dia punya punggung lah. Jadi tuan-tuan, kau tak ada deria rasa ke punggung. Nah, telinga pekak, deria rasa pula tak ada. Oh, itu tuan-tuan ni Allah angkat dah taklif bagi dia kan. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah, itu adalah perbincangan dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah, bila ni tuan-tuan bila dia batal wudu, maka dia akan terus berwudu. Dia segera memperbaharui wudu. Maka tak kiralah siang ke malam, bila dia ambil wudu, maka dia akan laksanakan salat sunat 2 rakaat. Tuan-tuan kerana Allah Subhanahu wa taala. Terahlah tuan-tuan bulan Ramadan ni, terah buat macam yang saya sebut. Nah, kalau bulan lain payah. Bulan Ramadan ni senang macam tuan-tuan nak baca Quran, ambil wuduk dulu kan. Ambil wuduk sebelum baca Quran tu sembahyang sunat dulu lah. Sembahyang sunat apa? Sunat wuduk. Nah, sembahyang sunat wuduk. Dalam riwayat yang kedua ni bila kata yang ni betul Nabi sebutkan Nabi mimpi masuk dalam syurga lah. Bila Nabi subuh tu jumpa dengan Bilal. Mana dia Nabi mimpi masuk dalam syurga, Nabi dengar khoshataka amami. Gesikkan selipar kamu wahai Bilal depan aku. Nabi kata pada Bilal.
Jadi Nabi mimpi masuk dalam syurga dengan tapak selipar Bilal berada dah dalam syurga. Ini salah satu jaminan syurga kepada sahabat. Kita tak sempat hidup zaman sahabat, zaman Nabi. Walaupun ada kalangan kita yang Ustaz, kalau boleh hidup zaman Nabi best Ustaz. Ada member kita dia rasa bila dia perhati tengok sahabat-sahabat Nabi kan, bantu Nabi dan sebagainya, dia pun terasa nak hidup zaman Nabi. Kita kata kalau hantar hidup zaman Nabi, rasa-rasa kau duduk belah Nabi ke kau duduk belah apa? Belum tentu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kalau lah ni kita semangat lah tuan-tuan. Mungkin insya-Allah lah kalau boleh sempat hidup, tapi tak ada lah, benda ni tak akan berulang kan. Okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi kalau hadis yang kedua ni Nabi tanya Bilal, Bilal kata setiap kali dia azan dia akan sembahyang sunat 2 rakaat. Yang ni yang bukti bahawa setiap solat fardu, azan-azan ni pada solat fardu je kan. Anak murid saya anjurkan untuk solat sunat duha sepanjang bulan Ramadan ni. Adalah yang datang. Walaupun tak semuanya. Mula-mula dia buat berjamaah tuan-tuan, siap komat. Saya tak pergi masa mula-mula tu. Siap komat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, solat yang ada solat apa nama azan dan iqamah hanyalah untuk solat fardu. Ni tuan-tuan, kalau katakanlah kita ni terlambat solat, ada kerja yang penting, tertangguh solat, tak sempat berjamaah solat sendirian. Solat sendirian tuan-tuan, yang bagusnya kita azan, tapi paling-paling tidak azam tak apa, tapi qomat lah. Tiap kali tuan-tuan solat fardu, paling tidak apa dia? Qomat tuan-tuan. Iqamah. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Ramai puak-puak kita dia tak qomat dah. Kadang-kadang saya tuan-tuan, baru ni saya pergi Bangi Gateway kat Bangi lah, sebab layan bini kan. Jadi tuan-tuan, saya pergi sampai Johor, kita pun pergi cari surau. Saya pun agak terlambat jugalah. Lepas tu mungkin ada jemaah dah siap. Saya pun masuk tak ada orang nak. Kebetulan dengan saya tu ada orang duk ambil air sembahyang. Saya kata tunggu dia lah, boleh solat berjamaah nak. Kita duduk kat mana-mana tuan-tuan walaupun dalam musafir, usahakan untuk berjamaah. Bila saya tunggu yang orang ambil wuduk sekali dengan saya tadi, dia selesai, dia masuk, saya pun kata jom berjamaah. Oh tak apa, saya musafir. Tak apa, tuan musafir, tuan jadi imam. Oh tak apa. Oh tak ada juga tuan-tuan, tak nak juga. Saya kata Allah, kena tambah ilmu lagi. Dia seolah-olah macam jamak dengan tamam ni tak boleh nak gabung. Boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Kalau katakanlah kita musafir, kalau kita bertemu macam saya dengan dia dah, dia musafir, saya mukim kan. Dialah yang lebih afdal untuk jadi imam. Mana dia habis 2 rakaat, dia bagi salam, kita bangkitlah untuk sempurnakan 2 rakaat lagi. Kalau kita jadi imam, dia tak boleh ikut lah. Tapi kalau dia nak ikut, boleh juga. Orang musafir nak ikut orang tamam, boleh tak boleh? Boleh. Tapi dia kena buat tamam lah. Jangan buat musafir pula, qasar. Jadi tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang bila kita singgah dekat masjid, waktu tu baru masuk waktu. Masa kita singgah tu baru masuk waktu Zuhur ke asar ke tuan-tuan. Kita pula tak ada orang, seorang dua. Lebih afdal kita ikut imam. Imam buat apa? Tamam. Kita tamam lah. Dan saya musafir. Musafir tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, kita tidak digalakkan untuk buat
satu tempat tu 2 jemaah. Dak, kami musafir. Buat jemaah baru ni sebab kami musafir. Betul tuan-tuan Lebih afdal kita tunggu dulu jemaah siap, baru kita buat. Tak elok lah tuan-tuan Dari segi sahnya sah, tak ada masalah. Tapi tak berapa elok. Nanti orang tengok, ni kumpulan mana pula. Bukan setakat parti, solat pun jemaah. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Jadi yang kedua kata Bilal, yang ni dia kata tiap kali dia azan dia akan solat sunat. Bukti bahawa setiap solat sunat ada solat sunat qabliyah. Dan yang kedua kata Bilal, bila dia batal wudu, dia berhadas. Wa ma asabani hadathun, bila dia berhadas, qatu illa tawaddatu indaha, terus dia akan berwudu. Kadang-kadang kita nak buat kan, dia punya ujian tuan-tuan. Batal je wudu, kita pun pergi ambil wudu. Habis-habis siap wudu, keluar daripada bilik, nak ketuk pula tuan-tuan. Punya gangguan. Jadi tuan-tuan tapi sebenarnya kalau kita ketuk tu, kita pergi ambil wudu balik. Tapi biasanya malah dah. Tapi sebenarnya kalau itu sebenarnya nak bagi peluang kepada kita untuk dapatkan pahala. Lagi banyak kita berwudu. Tahu berwudu, kata Nabi SAW, selesai daripada berwudu, tuan-tuan kita membaca. Tadi ikut saya tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammada abduhu wa rasuluh. Ni dalam riwayat Muslim tuan-tuan disebutkan futihat abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Nabi kata apa? Bila kita berwuduk dengan sempurna, wuduk sempurna mudah cerita ikut Nabi lah. Betul tak? Jadi tuan-tuan, bila kita berwuduk dengan sempurna, habis wuduk kita sebut bacaan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Takat tu. Kalau dalam riwayat Tirmizi itu ada Allah maj'alni minat tawabin. Itu dalam riwayat Tirmizi. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kita baca takat tadi, Nabi kata futihat, dibukakan. Ke-8 pintu syurga, dan kita boleh pilih pintu mana yang kita suka untuk masuk syurga Allah. Ambil wuduk je tuan-tuan. Sebab tu untung orang yang ada angin ni kejap-kejap ambil wuduk, kejap-kejap ambil wuduk dah. Bini kata, awak ni masuk Ramadan nampak lain, kejap-kejap wuduk. Awak was-was ke apa? Bini kata, rasa macam muda lagi kan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan bila kita berwudu, ikut yang bila ni batal saja wudu, kencing ke berak apa nama, maka tuan-tuan kita segera berwudu dan kita laksanakan solat sunat 2 rakaat. Ada orang tanya saya tuan-tuan, Ustaz, kalau saya macam duduk di pejabat, rasa macam malah nak buka kasut. Kalau mari kat surau ni tak apa. Saya kata tak apa, tak payah buka kasut, tak apa. Wuduk tak payah buka kasut. Ambil contoh yang sapu khuf tu. Tapi syarat pagi tadi kita pakai stocking, pakai kasut tu, kita dah ada wuduk lah. Lepas tu tuan-tuan katakanlah tuan-tuan duduk dekat pejabat, tuan-tuan nak semayang sunat. Duduk kat meja. Semayang sunat kan dia boleh, kita walaupun mampu berdiri, kita nak duduk. Boleh tak? Malah berdiri. Boleh tak berdiri? Boleh. Tapi malah. Ni malah ni payah penyakit ni. Jadi tuan-tuan, kita boleh nak semayang sunat duha katakanlah tak, dekat kursi tempat kita kerja tu kan, dekat meja kita. Dah kita ambil wuduk dah tadi. Dan kalau tuan-tuan malah nak sapu apa nama tangga ke kasut, boleh.
sapu khuf. Atas dia kan. Basahkan tangan, sapu. Nah. Atas kasut tu lah. Nah. Bila tuan-tuan tengok saya sapu tangan, ada yang jenis luruh benda dia sapu atas tangan. atas kasut tu. Nah. Jadi tuan-tuan ni duduk tempat kita, kebetulan pula meja kita memang kita buat memang menghadap kiblat, nak ambil berkat kan. Nah. Tengoklah. Nah, kalau kena kona ke mana, kona lah. Nah. Lepas tu duduk Allah. Sembahyang sunat duha. Nah. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan kita pakat-pakat amalkanlah dan saya nak menganjurkan pada tuan-tuan sepanjang bulan Ramadan ni rebutlah peluang untuk kita buatlah mana yang termampu, lebih-lebih lagi amalan-amalan yang sehingga dijanjikan pahala yang berlipat kali ganda kepada kita semua. Maka tuan-tuan ni perkara yang paling penting yang saya sebut di awal tadi, kadang-kadang kita ni tak adalah sibuk sangat tapi tak berpeluang untuk melakukan kebaikan. Tapi ada waktu kita sibuk dan buat belaka tuan-tuan. Amal kebaikan semua tuan-tuan kita boleh buat. Nah, kita boleh solat berjamaah tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan ni perkara yang paling penting dalam kita nak beramal ibadat nama dia doa. Jadi tuan-tuan ni saya nak minta tuan-tuan sebelum kita sembahyang zuhur ni, kita sembahyang sunat dulu lah. Saya nak berhenti sekarang. Boleh tuan-tuan Sebab tadi kita ngajar sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Kita nak praktik lah. Waktu belajar ni kita buat lah. Nah, lepas-lepas ni kita fikir balik lah. Nah, jadi tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ada seorang ustaz. Saya respect dia tuan-tuan. Dia tak akan ambil kuliah zuhur. Ada orang panggil ustaz kuliah zuhur. Anak tak ada. Biasa kuliah zuhur memang tak ada buat, tak buat. Nah, tapi ada setengah ustaz lain dia kata, tak apa Syekh, kita qada lah. Tobat dah. Qada solat sunat tak tahu. Nah, jadi tuan-tuan Jadi tuan-tuan, saya nak tuan-tuan ikuti bacaan saya doa tuan-tuan yang Nabi anjurkan untuk kita doa dalam bulan Ramadan ni. Bagus juga tuan-tuan. Tuan ikut saya tuan-tuan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tusallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sejahterakanlah kami kepada Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah Ramadan untuk kami. Sejahterakanlah Ramadan untuk kami itu maksudnya biarlah kita ni ada dalam bulan Ramadan dan kita boleh beramal ibadat. Ada orang tuan-tuan sempat hidup dalam bulan Ramadan tapi sakit. Nak pergi masjid pun tak boleh. Nah, jadi tuan-tuan yang ketiga kita baca tadi, wa tusallimuhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah segala amal ibadat yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan saya berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada tengah hari ini bermanfaat untuk diri saya dan juga kepada tuan-tuan yang sudi mendengar. Mudah-mudahan Allah senantiasa ampuni dosa kita, Allah rahmati kita semua, dan mudah-mudahan selepas ini Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Kita sembahyang sunat ya.